Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada company NDIY Malaysia. Dalam video sebelum ni, saya dah tunjukkan cara untuk buat DB box ni. Saya tunjukkan cara untuk pasangkan main breaker, RCCB dan juga MCB. MCB kita ada dua, C20 dan juga C10. Dan saya tunjukkan sekali macam mana cara untuk buat wiring dalam kotak ni. Kalau tuan-tuan belum tengok lagi video tu, boleh tengok link dekat atas ni. Dan hari ini kita akan sambung lagi sebab kita masih belum ada sambungan antara DB dan juga inverter ni. Ni inverter kedua yang kita test dengan sistem ni. Sebelum ni kita gunakan main seller 1500 watt dan sekarang ni kita tukar kepada ZGR 2000 watt dan peak power adalah 4000 watt. Tapi inverter yang baru ni pun sama juga, dia tak ada terminal skru untuk buat sambungan kabel ke DB. Kebiasaannya kalau inverter yang 3000 watt ke atas, kita akan nampak dekat sini akan ada output skru terminal. Tapi kalau untuk 2000 watt ni cuma akan ada universal plug macam ni saja ataupun universal socket. Jadi untuk inverter ni kita terpaksa tambah sini kita punya skru terminal. Jadi saya akan pasangkan skru terminal ni. Kita tengok dekat mana yang sesuai, mungkin dekat sini ataupun bahagian sini. Bila dah ada skru terminal ni nanti, barulah mudah untuk kita buat sambungan kabel di antara inverter kepada DB. Untuk mudahkan kerja nak pasang skru terminal ni pada inverter, saya akan keluarkan inverter ni. Kemudian kita akan modify untuk pasangkan skru terminal ni. So saya akan matikan dulu inverter. Breaker kita dah off, jadi kita akan buka kabel ni. Okey, masa nak buka ni kena berhati-hati. Walaupun kita dah turunkan breaker, kita dah matikan supply ke inverter, tapi kita tetap kena berhati-hati sebab kapasitor yang dalam inverter ni dah ada charge. Jadi kalau tersentuh positif dan negatif ni, dia akan berlaku spark. Jadi kita kena pastikan semasa proses nak buka kabel dekat inverter ni, terminal positif dan negatif ni takkan bersentuh ataupun takkan tersentuh dengan cara tak sengaja. Sebab kadang-kadang masa kita buka ni, kita gunakan wrench ataupun spanner. Kalau spanner tersentuh pada kedua-dua terminal ni, dia akan berlaku spark. Just to be safe, kita akan balut kabel lug ni dengan tip hitam ni. Okey, satu pun dah cukup. Okey, saya akan keluarkan inverter ni. Selalu komen yang saya dapat, orang tanya dekat mana nak beli peralatan ni semua. Sebenarnya semua peralatan ni saya letakkan link dekat video description dekat bawah tu. Tuan-tuan boleh klik ataupun boleh beli barang-barang ni. Dan memang ada setengah barang memang saya sendiri yang jual dan ada juga barang yang seller lain yang jual. Tapi seller-seller yang saya letak kali ni tu memang the best seller lah. Sebagai peringatan untuk kita bersama, sebelum kita buka inverter ni dan kita pasangkan dengan terminal skru ni, benda pertama yang kita kena buat, kita kena discharge dulu kapasitor yang ada dalam inverter ni. Untuk discharge ni kita akan gunakan resistor ni. Kalau masih ingat, ni lah resistor yang sama yang kita gunakan semasa kita nak charge kapasitor dekat dalam ni. Sebab sebelum kita nak sambungkan inverter kepada bateri, kita kena charge dulu kapasitor yang ada dalam ni supaya tak berlaku spark semasa buat penyambungan. Dan sama juga bila kita nak buka inverter ni, kita nak buat penyambungan kepada kita punya skru terminal ni, kita kena discharge dulu kapasitor yang ada untuk mengelakkan berlaku spark semasa kita buka nanti. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan resistor ni, boleh tengok link dekat video description. Jadi bahagian hujung kabel ni kita akan sambungkan kepada terminal positif. Resistor tadi kita akan sentuh pada bahagian terminal negatif dan kita biarkan selama lebih kurang 5 minit. Sebab proses discharge ni akan ambil masa yang agak lama. Okey, dah siap discharge, kemudian barulah kita boleh buka casing inverter ni. Kita buka skru bahagian kiri dan kanan ni. Dia tak banyak skru, cuma ada 4 skru saja. 2 kiri, 2 kanan. Cuma inverter ni saya rasa agak mencabar sikit sebab dia memang padat. Dan komponen dalam ni saya rasa dia agak compact lah berbanding dengan inverter yang lain. Kita kena cabut dulu sambungan untuk LCD ni. Okey, so kabel ni kita boleh letak kat tepi. Dan dekat sini kita ada CT sensor ataupun current transformer sensor. Nilai alat yang detect berapa M yang kita tengah draw. Kemudian daripada nilai M tu dia akan convert kepada watt. Jadi sebab itulah kita boleh tahu berapa watt yang kita tengah draw daripada universal socket ni. Kita kena potong dulu, nanti tarik ikat balik dan kabel tie. Okey, memang agak mencabar sebab dalam ni memang agak padat, penuh. So kita cuba keluarkan dulu universal socket ni, kita tolak keluar. Jadi mungkin akan dapat ruang sikit lah. Kita boleh tengok macam mana keadaan dekat bawah tu. Okey, nak kena umpil sikit, lepaskan dia punya lock ni. Sebab lock dia ada 3 lock. Sini, sini juga sini. So baru kita boleh tarik keluar, baru kita boleh nampak keadaan kat bawah tu. Kalau tuan-tuan boleh nampak dekat bawah tu, kabel hitam tu sebenarnya adalah untuk kabel live. Dan merah adalah untuk neutral, dia terbalik. Tapi tak kisahlah. Yang kalau kita rajin, kita boleh buka, keluarkan mainboard dan kita boleh solder terus dekat board ni. Tapi nampak macam complicated, jadi saya akan sambungkan pada kita punya kabel ni saja. Kabel yang pergi dekat universal socket ni lebih mudah. Dan sama juga kalau untuk neutral, kalau rajin nak buka, boleh solder terus pada board.
Yang ni dia punya neutral, warna merah ni dijadikan neutral, yang hitam ni live, dan yang dekat bawah ni, earthing. Earthing ni dia groundkan pada body ataupun chassis inverter ni. Kita cabut dulu sambungan yang ada pada universal socket ni. Ni digunakan spade connector, sama macam connector untuk bateri tu. Okey, connector kita dah cabut, cuma tinggal yang earthing je, kita biarkan dulu. Yang ni kabel ni agak pendek, jadi saya rasa elok kita sambung je kabel lain. Saya dah boleh adjust sikit tadi kabel tadi supaya lebih panjang boleh keluar kat sini. Tapi masalahnya solder yang pada CT sensor ni dah tercabut, jadi saya kena solder balik dulu. Yang ni kalau kita tak sambungkan balik pun sebenarnya tak ada masalah. Cuma nanti kita tak boleh tengoklah berapa watt yang kita tengah draw daripada inverter ni. Okey, dah siap solder. Sekarang kita fokuskan untuk pasang lug. Konektor ni kita potong je. Untuk earthing ni kabel dia agak pendek, jadi saya akan gantikan dengan kabel lain. Ni kabel 2.5mm, kita akan gantikan. Tapi nampak buruk pula sebab live dengan neutral ni kabel kecil. Untuk earth ni kabel besar 2.5, jadi saya ingat saya akan sambungkan kabel 2.5 untuk live dan juga neutral ni. Okey, saya dah sambungkan dengan kabel 2.5mm dan pada masa yang sama kita boleh betulkan balik color code tadi, sebab tadi color code dia salah. Live warna hitam dan neutral warna merah. So bila kita tukarkan kabel baru, kita betulkan balik dia punya color code. Kemudian untuk skru terminal ni pun saya dah mountkan. Saya gunakan lubang yang sedia ada, saya gunakan skru dan juga nut. Jadi sekarang ni cuma tinggal untuk kita pasangkan lug. Kemudian kita akan sambungkan kita punya kabel ni pada skru terminal ni. Okey, saya cuba cari lug tadi tapi dah tak ada lug yang sesuai, dah habis. Jadi buat sementara ni saya akan pintalkan macam ni dulu. Nanti dah ada lug baru kita tukar balik. Okey, konektor kita dah pasang balik. Konektor untuk LCD tadi dan juga untuk current sensor. Jadi kita tutup balik cover ni. Harap semuanya okey. Casing inverter kita dah pasangkan balik. Jadi sekarang kita pasangkan cover untuk skru terminal ni. Dah siap, jadi kita akan bawa ke depan. Kita pasang balik dekat kita punya sistem kuasa solar tu. Okey, kita sambung sikit lagi malam ni. Tapi tak ada apa sangat pun, cuma nak pasangkan balik inverter. Dan saya akan share sikit tentang saiz kabel ni. Okey, kalau wiring dekat rumah kita, daripada meter masuk ke dalam DB adalah kabel 25mm. Tapi dalam sistem kuasa solar ni, inverter ni ibarat kita punya bekalan TMB. Dan bekalan yang kita ada cuma 2000 watt. Dan kalau kita ambil 2000 watt ni, okey, 2000 watt kita bahagikan dengan 230 volt. So, current maksimum yang kita ada cuma 8.7 amp. Dan untuk inverter ni pun 2000 tu adalah maksimum. Dan saya tak akan gunakan sampai tahap maksimum 2000 watt. Sebab ni plan saya, yang ni hanyalah untuk lampu ataupun kipas angin saja. Sebab saya akan gunakan learning board ni untuk tutorial seterusnya, yang mana saya akan sharekan cara untuk kita buat wiring, diagram untuk wiring lampu, kipas, kemudian switch. Jadi kita tak akan gunakan sampai 2000 watt. Katakanlah kita guna hanya 1000 watt. Contoh, kalau 1000 watt kita bahagikan dengan 230 volt, current cuma dalam 4.34 amp saja. Jadi untuk ni, sebab kita ada masalah dengan skru terminal ni tak cukup besar, jadi saya rasa saya akan tukarkan dengan kabel yang lebih kecil. Saya akan tukarkan dengan kabel 2.5mm ni. Sebab untuk kabel 2.5mm ni, maksimum current adalah 23 hingga 25 amp. Dan tadi kalau kita cuma gunakan di bawah pada 1000 watt, kita cuma akan gunakan 4.34 amp saja. Jadi saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan beli inverter yang 3000 watt yang ada skru terminal yang lebih besar, kalau boleh gunakan kabel 25mm, gunakanlah kabel 25mm. Tapi untuk saya ni, sementara ni saya akan gunakan kabel 2.5 saja. So saya akan gantikan kabel 25mm ni dengan kabel 2.5mm. Okey, kita pasangkan kabel pada inverter dulu. Kemudian baru kita akan pasang kat dalam DB. Kemudian kita pasangkan balik kabel ni. Plan asalnya memang saya nak ikut garis panduan daripada Suruhanjaya Tenaga, tapi apakan daya sebab kita ada masalah dengan inverter. Okey, kabel live dah pasang. Sebenarnya tadi kalau kita gunakan kabel 25mm pun sebenarnya boleh juga, daripada sini masuk ke DB kabel 25mm. Tapi nampak macam no point pula sebab kabel yang supply yang masuk ni cuma 2.5. Takkanlah yang keluar ni kita nak gunakan 25. Nampak macam tak praktikal pula. Jadi sebab tu dah tak apalah, kita pakailah kabel yang sama. Walaupun kita punya load pun tak banyak dan output kita daripada inverter pun cuma 2000 watt saja, cukup lah. Okey, sambungan nampak semua dah betul. Kita sambungkan balik bateri pada inverter.
Untuk kabel positif, sebelum kita sambungkan pada inverter, kita akan upkan breaker dan kita akan cas kapasitor yang ada dalam inverter ni. Okey, kita turunkan balik breaker, kemudian kita akan buat sambungan. Dah siap, kita upkan balik breaker. Kemudian kita onkan inverter. Nampak macam okey. Kita tunggu bunyi beep. Okey, dah ada beep. Maksud inverter ni dalam keadaan baik walaupun kita dah modify tadi. Kita upkan kita punya main breaker, RCCB dan juga MCB. Kita test kita punya RCCB, tengok dia trip tak. Okey, nampak macam okey. Kita upkan balik. Dan kita akan test kita punya plug. Kita akan test gunakan soket tester ni, tapi yang pastinya akan keluar missing earth sebab kita belum buat lagi earthing, kita belum tanam di copper rod untuk earthing. Tapi kita akan test dulu. Kalau tengok kat sini pun memang missing earth. Kita test dengan lampu, kita tengok nyala ke tak. Okey, lampu nyala. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja yang dapat saya share dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponen Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.